untuk Tahun Baru Cina, untuk Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali pada tahun ini. Dan sesuai dengan itu kita adakan juga tol percuma 2 hari pada 23 Disember dan 26 Disember. Kalau korang semua perasan, bila tiba musim-musim tertentu seperti musim perayaan ataupun musim mengundi, mesti akan dapat tol percuma. Tak kisahlah bertukar kerajaan sekalipun, memang dah jadi satu kemestian lah orang kata kan. Dan menjadi persoalan, adakah tol percuma salah satu bentuk rasuah atau nak pancing undi semata? Dan sebenarnya, apakah motif di sebaliknya? Kenapa dan mengapa perlunya bagi tol percuma ini? So hari ini korang bersama dengan Yaya lagi hari ini dengan show kita Tol Percuma Bermusim, Wayang Pikat Hati Rakyat sahaja. Dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya pagi hari ini, iaitu nama diberi dekat sini, Syafin. Mungkin Syafin boleh perkenalkan diri sikit Syafin sebagai pembuka kata, silakan. Terima kasih dan selamat pagi kepada semua. So, nama saya Syarvin Bani Selvam daripada pelajar tahun ketiga Undang-Undang Uniza Agung Badak. Umur saya 23 tahun. Itu sedikit mengenai saya lah. Di kesempatan ni, saya nak ucapkan terima kasih atas kesudian Syafin untuk bersama dengan Yaya hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat sahaja. Dan tanpa kelengah masa lagi, ajukan soalan pertama buat Syafin. Syafin, adakah awak bersetuju dengan tol percuma bermusim ini? Kata seperti tol percuma untuk hari perayaan lah biasanya kan. Macam Tahun Baru Cina, Deepavali, lagi apa lagi yang obvious? Musim mengundi pun, adakah awak bersetuju? Kalau kita tengok dalam konteks ekonomikal ataupun perbelanjaan untuk balik kampung and pergi mana-mana masa musim perayaan semua tu, kalau ikutkan tol ni salah satu elemen yang makan duit banyak jugalah. Selain daripada kos minyak, kos untuk tol pun dia akan makan dalam 40 ke 50 lah. So RM50 tu kalau bagi saya untuk family yang besar, dia agak besar jugalah portion dia sebenarnya. Dia macam RM50 dia boleh belanja makan ke apa semua boleh. Kebaikan kepada rakyat boleh kurangkan perbelanjaan untuk balik cuti semua itulah. Tapi untuk kerajaan, side kerajaan, saya rasa benda ni ada dua konteks juga, which is mungkin ada side yang kesan dia baik and ada side yang dia buat dengan hati yang baik ataupun ada yang agenda tersendiri belakang dia. So contoh, ada musim perayaan semua, mungkin dia bagi benda tu untuk cut the cost of perbelanjaan balik semua tu untuk jaga hati rakyat. Tapi untuk konteks kerajaan, apa yang diorang punya agenda, hidden agenda mungkin, which is pada musim mengundi seperti yang Yaya cakap tadi, bagi saya mungkin dia nak tolong jugalah rakyat kan. Tapi politics come first. Politics walaupun kerajaan dia tu kerajaan, tapi dia nak main juga politik and dia nak kekalkan kerajaan dia dalam kabinet tersebut. So baik, kalau bagi tol percuma masa musim mengundi, rakyat akan tahu and rakyat akan ingat dia tak bagi RM50 sampul dalam sampul terus, tapi dia tak keluarkan duit kita daripada poket kita. So dia macam balance lah. Kalau politician bagi terus kepada orang-orang tu, dia dalam RM50 letak dalam sampul, yang tu rasuah. Tapi kalau dia bagi macam dari bentuk tol percuma ni, dia tak definisikan sebagai rasuah lah. Dia nak gain popularity and dia nak tanamkan dalam hati rakyat, aku yang bagi, kau balik, kau fikir betul-betul siapa yang bagi tol percuma. Ramai juga kawan saya yang duduk KL yang asal kampung diorang Terengganu. Masa musim perayaan, saya tanya dia, macam mana kau punya perbelanjaan masa cuti, balik cuti semua tu. So dia punya jawapan simple lah. Dia cakap, okay, kalau bagi kerajaan bagi tol percuma, dia memang membantu. Dia cakap which is masa balik tu dia punya kos minyak ditanggung, which is dalam 80 ke RM100 lah sebab orang muda kaki tekan jugalah. So dia macam dia sampai tu dia makan minyak juga. So dia cakap tol percuma ni bagi dia personally, dia cakap agak membantu sebab tol dekat LPT ni kalau ikutkan lagi mahal daripada tol dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Aku dah save RM50 lah, RM50 ke RM60 dalam tu. Aku boleh bagi duit raya kepada mak ayah nanti. Dia kata dia memang membantu. Tetapi pada musim perayaan je lah. Saya bersetuju. Kalau personal view saya bersetuju lah. Sebab kalau dia rasa dia macam, oh lalu tol free. Oh memang syok lah kalau macam tu kan. So macam, oh dia rasa macam ada kebahagiaan lah sikit. Sebab macam mungkin portion dia tak banyak, tapi efek kepada rakyat ada juga.
even tu dia Mhm. RM10 ke RM30 ke RM50 ke, benda tu memang ada efek kepada rakyat. Mungkin ada orang yang cukup duit dia dalam balik. Dia macam dah agak tau. Okay, kita nak spend berapa ni? Kita nak spend berapa ni? Semua tu dia dah mungkin dah bajet. Mungkin kalau ada toll free, dia mungkin ada lebihan sedikit lah. Bukan banyak tapi sedikit. Benda ni membantu juga. Kerajaan membayar syarikat-syarikat tol untuk tol yang dikenakan. Maksudnya kita memang tak dikenakan apa-apa charge, tetapi syarikat tol akan totalkan apa yang sepatutnya dibayar dan memberi bil kepada kerajaan. Contohnya pada cuti Christmas tahun lepas lah, kerajaan memberi 2 hari tol percuma iaitu pada 23 bulan 12 dan 26 bulan 12 2023 di semua lebuh raya. Dan menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kerajaan telah menanggung 40 juta untuk tol tersebut. Bermaksud kerajaan bayar syarikat tu sebanyak 40 juta. Jadi, pada pendapat Syafin lah kan, adakah ini cara terbaik untuk menggunakan duit rakyat? Adakah ini satu tindakan populis mana-mana kerajaan pun? Musim mengundi tu, saya rasa benda tu akan jadi populis ataupun untuk meraih undi. So setiap perayaan yang besar which is Deepawali, Tahun Baru Cina, Raya Aidilfitri, Christmas, semua kita dapat tol percuma. Ada juga dia punya action dia, ada juga dia punya hidden agenda dia. Kena fokus on untuk kebaikan rakyat tu sendiri. Kalau kerajaan rasa kalau bagi tol percuma je kerajaan rakyat akan jadi okey, tak apa, go on macam tu. Adakah tol percuma bermusim ini akan meningkatkan peluang Syafin untuk mengundi untuk kerajaan yang bagi tol percuma ni? Soalan tu agak kontroversial sikit lah sebab kerajaan sekarang Mungkin boleh cakap konteks saya lah. Saya ni student ada dekat area Terengganu, negeri Terengganu. Saya nak balik Kedah nanti. Dia ada 3 option which is satu bus, satu naik kereta and satu lagi naik flight. Kalau kerajaan bagi tol percuma, saya tak affected pun dengan tiga-tiga ni sebab jalan saya balik ni tak ada tol pun sebenarnya. So dia tak, kerajaan kalau bagi tol ni ada parti yang ada affected and ada parti yang tak affected. So contoh macam golongan saya ni tak affected pun benda tu. So kalau kerajaan sekarang ke ataupun kerajaan yang lain ke bagi tol percuma, dia tak effect pun untuk pengundian saya terhadap kerajaan tersebut sebab saya tak rasa apa-apa pun daripada benda tu. Mungkin saya boleh rasa macam, oh you tak bagi dekat saya, mungkin saya tak nak undi dekat kau sebab you punya inisiatif tu macam tak menyeluruh, tak memberi kesan Mhm. kepada semua lah kan. So mungkin Mhm. saya tak nak undi dekat kau. Macam tu. Tapi mungkin kalau in Mhm. the context of orang lain, mungkin ada yang betul-betul kena affected. Macam contoh, ada yang kawan-kawan saya ramai dekat sini, which is yang duduk area Selangor, Johor semua. Dia orang punya tol agak banyak jugalah, consume yang banyak juga untuk student kan. Kalau dia dah balik untuk student, tol ni agak besar jugalah dia punya composition of perbelanjaan dia. So mungkin kalau student yang betul-betul drive personal car balik rumah tu, mungkin dia orang akan rasa which is dia orang akan jimat dalam RM30 ke RM40 dalam perbelanjaan yang biasa dia orang tu. So mungkin pelajar-pelajar tersebut ataupun mahasiswa-mahasiswa tersebut mungkin akan fikir balik rumah, dia fikir sejenak, okey, siapa bagi tol percuma dekat kita? So mungkin kerajaan yang ada sekarang ataupun parti lain akan ada advantage sendiri untuk mengait undi beberapa golongan ni untuk undi dia orang nanti. Tapi saya rasa pengundi-pengundi dekat Malaysia sekarang ni dah bijak sebenarnya. Dah bijak and dah faham politik and dah faham orang-orang politik ni, dia orang dah faham dia orang punya agenda, dia orang punya action macam mana. Dia orang punya pemilihan pun, dia orang pilih orang yang betul-betul buat kerja untuk dia orang and rapat dengan dia orang. So macam mana pun kerajaan sekarang ke ataupun orang lain ke buat dia punya agenda tersendiri which is nak bagi tol percuma semua tu, orang sekarang dah tahu. Kalau you tak perform dalam 1 tahun tapi you bagi tol percuma kepada rakyat, tak ada guna last. Sebab orang dah fikir pandai, fikir matang, fikir jauh. Kalau you perform, you ada undi. Kalau you tak perform, you balik, bye-bye, sayonara. Tu je. So dia tak memberi efek yang besar kepada pengundi-pengundi dekat luar sana untuk mengundi kerajaan sekarang. Kalau dia bagi just tol percuma tapi dia tak buat kerja, dia tak fix pada manifesto dia, dia tak mesra rakyat, harga barang semua naik. So dia macam at last
you takkan dapat undi at last. Macam tu. Adakah tindakan memberi tol percuma ini tindakan yang bijak? Sebab orang kata orang Malaysia ni siapa je tak suka benda free kan? Benda percuma mestilah orang nak, tapi belum tentu akan sokong si pemberi tol itu. Macam orang bagi kita ambil lah, tapi sebenarnya tak mengundi untuk mereka yang menanggung kos tol tu pun. Memanglah masa mengundi pun kita sama kan. Contoh ada 10 parti yang bertanding dekat kawasan kita, 10 parti bagi bantuan macam-macam. Bagi makan percuma, bagi barangan percuma. Tapi kita akan ambil semua. Takkan kita nak undi 10 parti tersebut. Dia punya konteks dia sama. Kalau orang yang bijak akan ambil and buat pilihan yang bijak. Which is pilih orang yang betul-betul yang buat kerja untuk kita. Kalau you bagi tol percuma, you bagi voucher minyak percuma pun tak ada masalah. Kita ambil masuk dalam poket, kita guna saja. Rakyat memanglah, kerajaan is for rakyat. You have to work for us and kita akan ambil duit tu. Kalau you punya performance okay, you punya macam you punya pentadbiran, you punya kerajaan punya menteri-menteri semua buat kerja elok, nanti tengoklah macam mana. Kalau kita orang rasa macam prestasi you okay, kita akan undilah macam tu. Sebab rakyat sekarang dah memang bijak. Sebab exposure sekarang ni dengan exposure 20 tahun, 30 tahun lepas memang dah lain. Sebab rakyat setiap gerak-geri kerajaan sekarang diperhati sebenarnya. Tapi kan Syafin, orang yang balik ke kampung ni, orang kata bukanlah semuanya yang menyambut perayaan tersebut, betul tak? Macam orang kata Chinese New Year, bukan Cina je yang balik kampung. Jadi Syafin rasa wajar atau tidak kerajaan bagi tol percuma pada mereka-mereka yang tak menyambut pun? Wajar ataupun tidak sebenarnya? Ataupun kita bagi tol percuma pada yang menyambut sahaja? Kalau kita rasa macam nak bagi orang yang menyambut je, ni akan jadi satu isu yang sangat besar dekat Malaysia. Sebab contoh. Memang contoh kalau Chinese New Year, orang Cina je akan sambut. Tapi tak semestinya orang Cina je boleh balik kampung. Orang Melayu boleh balik kampung, orang India boleh balik kampung, orang Kristian boleh balik kampung. Spend time dengan family, tak semestinya ke sambut. Tapi spend time dengan orang-orang yang dekat kampung. So benda tu memang penting. Kita nak bagi dekat orang Cina je, memang dia punya tapisan data, dia macam mana kita nak bagi semua tu, dia akan makan masa. Apa yang kerajaan buat sekarang, which is bagi semua. Macam tu, it's actually a good move. Sebab bukan orang Cina, orang Cina je balik rumah masa Chinese New Year. So kalau bagi dekat semua orang akan rasa which is nak balik. Ada yang cakap, kerajaan sekarang ni select dia nak bagi dekat orang ni je. Macam tu. Memang kerajaan punya what is medium sekarang which is guna bagi semua memang betul. So kalau dia nak filtrate which is nak bagi dekat Cina, dia nak bagi dekat Melayu je, nanti memang dia akan makan masa and mungkin akan ada isu-isu yang controversial jugalah nanti. Mungkin ada isu perkauman ke apa, akan ada juga nanti. Tak apalah, bagi je lah semua. Sebab semua orang Malaysia ni semua balik sebenarnya. Kalau kita sendiri, kita rasa macam duduk kat Malaysia masa musim-musim perayaan lah. Masa tu lah kita nampak orang Malaysia ni memang dia punya perpaduan dia lain macam lah. Balik dengan pergi rumah orang Cina, rumah orang Melayu, kita pergi makan semua tu. Masa tu kita nak bonding dengan kawan-kawan kita sendiri. So that's a good thing lah for rakyat untuk bagi dekat semua. Tak kita select sebenarnya, bagi je semua macam tu. Dan kalau kita perasan lah kan, biasanya orang akan balik kampung naik kereta, train ataupun bas lah. Dan tol percuma orang kata hanya menguntungkan pemilik kereta persendirian sahaja, sebabnya bukannya syarikat-syarikat bas kurangkan tambang pun walaupun dia dapat tol percuma kan. Jadi Syafin setuju ataupun tak yang move ini hanya menguntungkan pemilik kereta persendirian sahaja, ataupun orang kata hanya menggalakkan mereka yang mungkin nak naik bas ataupun train, tetapi diorang rela lagi bawa kereta sendiri sebab dapat tol percuma. Kalau diorang bayar untuk train ataupun bas, belum tentu lagi dapat kurangkan tambang kan. Macam mana Syafin? Kalau nak bagi tol percuma, dia kena bagi sebagai menyeluruh. Kalau bagi dekat tol percuma which is kereta persendirian lah, dia punya effectiveness dia banyak. Menteri Pengangkutan kita, Anthony Loke, dia cakap pada musim perayaan Tahun Baru Cina ni, tambang flight which is daripada Sabah Sarawak tak silap, dia macam dah fix dekat satu amount ni, dia dah fix satu amount. Benda ni saya rasa satu positive move which is kerajaan dah nampak kalau dia bagi dekat pemandu kereta persendirian je, benda tu it's not going to be a significant thing lah untuk rakyat. So dia kena touch juga dekat flight, dia kena touch juga dekat train and bus semua tu. So saya rasa dengan move yang Menteri Pengangkutan buat itu,
kerajaan sekarang dah nampak, which is apa yang kita buat tak menyeluruh. Pemandu-pemandu ataupun owner-owner bas ni dia macam dia nak kait untungan, nak dapat duit, dia nak tengok duit masa tu lah, masa perayaan tu. So kerajaan perlu bijak and bagi contoh, kalau kerajaan nak bagi subsidi ataupun kerajaan nak bagi voucher minyak ke apa ke dekat owner-owner bas ni, dia akan jadi significant move. Sebab orang-orang yang owner bas ni, dia punya bas express lah terutamanya, dia nak tengok duit, dia nak tengok keuntungan masa tu lah. Masa tu orang ramai akan balik, student ramai akan balik. So masa tu lah dia nak tengok duit. Takkan masa tu kita nak bagi suruh dia, oh kalau macam tu you kurangkanlah tambang sebab kita dah bagi tol percuma. Tak semestinya orang owner-owner bas ni buat sebab masa tu lah dia nak tengok duit, masa tu lah dia nak kait untungan yang lebih banyak. Soalan terakhir Yaya untuk Syavin lah kan. Syavin rasa adakah undi orang biasa murah? Bagi ni dia percaya, bagi tu dia percaya. Golongan muda dengan golongan tua ada dua partition di bawah dia, which is golongan muda yang celik politik and tak celik politik, and macam selalu follow isu semasa semua tu. So kalau kita ni sentiasa follow isu semasa, kita ni celik politik, kita dah tahu kerajaan punya move macam mana untuk dapat undi semua, orang tu akan celik masa mengundi. Dia tahu macam mana nak undi, dia tahu macam mana dia nak pilih kerajaan. Tapi kalau contohlah ada certain golongan, mungkin dia macam kurang exposure dia dalam social media ataupun berita semasa semua tu, dia akan ikut satu mungkin parents dia punya decision, ataupun dengan apa yang dia nampak the last ataupun yang paling baru dia nampak. Mungkin masa tu kerajaan bagi tol mungkin akan ada dia punya signifikan, sebab mungkin ada orang bagi tahu kerajaan sekarang dah bagi tol percuma. Mungkin dia balik masa tu. And dia dah tahu, so masa tu dia boleh effect lah, dia boleh effect dia punya decision untuk vote dekat kerajaan sendiri ke ataupun parti lain. Orang yang celik politik ni akan bijak lah, sebab macam dia akan bijak buat pemilihan. And golongan tua ni, dia ada dua pilihan, dia ada dua partition juga, which is orang yang dah stick dengan satu parti dengan orang yang selalu tukar-tukar ni. Dia ada dua je. So orang yang dah stick dengan satu parti ni, oh kita cakap A to Z, kita cakap macam mana pun dengan dia akan stick dengan parti tu je. Sebab macam mana orang brainwash pun dia takkan ubah dia punya persepsi. Dia still akan pergi, dia akan undi dengan dia punya parti punya lambang. So orang yang tukar-tukar selalu, yang tu akan ada effectiveness kalau kita buat macam ni. Sebab macam mungkin orang tu selalu tengok berita, selalu baca berita and selalu analyse macam, oh okay, kerajaan sekarang buat ni, kerajaan sekarang tak buat ni, kerajaan sekarang perlu buat ni. So masa tu dia tengok, dia akan bandingkan manifesto dengan calon A, calon B daripada parti mana. So masa tu dia boleh analyse. So orang tua pun ada yang golongan boleh affected dengan tol percuma ni. Sebab macam dia punya effectiveness kalau nak cakap 50 tak juga, mungkin 40% dengan 60% lah. Effectiveness dia 40% dengan tak effectiveness 60%. Sebab ada golongan yang betul-betul dia tol percuma ni betul-betul effectiveness dekat dia. So 40% tu mungkin menerima kesan baik daripada benda ni. Okay, sebenarnya tadi tu soalan terakhir Yaya untuk Syavin lah. Kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini, tol percuma bermusim wayang pikat hati rakyat sahaja. Dan terima kasih diucapkan buat Syavin atas kesudian untuk bersama dengan Yaya hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Dan Yaya kira itu sahaja dari Yaya dan TMKR hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye Syavin, thank you.